Ini geng, ini yang membuat saya itu semakin iri geng. Indonesia ini lebih luas, kekayaan sumber daya alamnya itu tak kalah dengan jiran kita Malaysia. Tapi kenapa selalunya Malaysia itu yang mendunia geng? Bahkan ini pemimpin Malaysia itu mewakili kemajuan se-Asia. Bangga! Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ini sungguh tak kusangka geng, dan di luar pikiran kita geng ya. Indonesia itu mempunyai target Indonesia emas tahun 2045. Masih berapa tahun lagi? Masih banyak, masih panjang perjalanan kita geng. Sementara jiran kita Malaysia itu mempunyai target untuk memajukan negara tahun 2025. Kini sudah nampak kemajuan-kemajuannya geng. Bahkan itu sudah diakui oleh Amerika geng. Bahkan Perdana Menteri Malaysia itu sudah mewakili kemajuan-kemajuan negara se-Asia. Sayın Fehmi Fazıl'a veriyorum. Buyurunuz Sayın Bakan. Your Excellency Sedat Yilmaz, Vice President of the Republic of Turkey. Buat kali pertama, Menteri daripada Malaysia Yang Berhormat Fahmi Fadzil telah diberikan penghormatan untuk memberikan ucapan bukan saja mewakili Malaysia tetapi mewakili seluruh blok Asia sebanyak 48 negara di persidangan Jawatan Kuasa Tetap Ekonomi dan Komersial COMCEC Pertubuhan Kerjasama Islam OIC yang mana dirasmikan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Turki. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Malaysia sedang gah berada di mata dunia dalam hubungan diplomasi antara negara dan membawa mesej kepada kita semua bahawa negara kita Malaysia sedang bergerak maju, berdaya saing, dan ini membanggakan kita semua. Kalau dulu zaman Perikatan Nasional kita tak pernah dengar pun apa pencapaian menteri-menteri PN ni yang keluar negara, tapi kita tak tahu hasil yang dibawa ke dalam negara. Tapi zaman Kerajaan Madani inilah hasil yang ditunjukkan kepada rakyat. Telah dikeluarkan daripada senarai pemerhatian currency oleh United States. Jadi yang pertama sekali kita kena faham kenapakah sesuatu negara itu dimasukkan ke dalam senarai ini terlebih dahulu. Jadi terdapat dua sebab kenapa sesebuah negara dimasukkan ke dalam currency watch list oleh US ini. Yang pertamanya ialah melalui trade surplus ataupun trade deficit, iaitu sekiranya sesebuah negara mempunyai trade surplus yang lebih tinggi berbanding daripada import daripada US. Apabila sesebuah negara mempunyai banyak trade surplus, iaitu mereka mengeksport lebih banyak daripada mereka mengimport daripada US, maka mereka akan mempunyai reserve US dollar yang lebih besar. Yang keduanya, apakah yang digunakan dengan trade surplus itu? Apakah sesebuah negara itu yang mempunyai trade surplus dan kemudiannya mempunyai reserve dollar yang besar, bagaimana digunakan, sama ada membuat manipulation untuk merendah ataupun menilaikan mata wang masing-masing melalui penjualan dan pembelian US dollar di pasaran terbuka. Jadi itu adalah dua faktor yang boleh menyebabkan sesebuah negara berada dalam currency watch list. Dan mengikut laporan yang terbaru yang dikeluarkan pada hari Jumaat yang lepas, Malaysia pada sebelum ini termasuk dalam negara yang berada dalam currency watch list. Dan seterusnya pada muktakhir ini Malaysia telah pun dikeluarkan daripada senarai itu. Itu adalah sesuatu yang positif sebenarnya untuk keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Yang keduanya, terdapat beberapa negara yang dimasukkan ke dalam currency watch list oleh US ini, iaitu China, Jepun, Taiwan, Singapura, Vietnam dan juga Germany. Siapa tak bangga geng kalau macam ini, dan ini berdampaknya menuju Malaysia emas tahun 2025 geng. Dan dampaknya yang paling menonjol itu apa? Yaitu tentang pastinya ekonomi rakyatnya itu semakin makmur. Bahkan produk-produk Malaysia sendiri itu semakin meluas ke negara Asia lainnya geng. Seperti contoh otomotif,
kereta Proton Malaysia kini sudah viral, sudah merata di pasaran Mesir, geng. Bangga, Proton Malaysia kini berada di pasaran Mesir dengan pemasangan tempatan. Proton bukan hanya setakat syarikat automotif, ia adalah kebanggaan dan sebahagian daripada identiti Malaysia. Keberadaan Malaysia di Mesir ini adalah salah satu rakan kongsi berdasarkan kepercayaan dan persahabatan antara negara. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menghadiri majlis pelancaran kilang pemasangan Proton CKD di Mesir baru-baru ini. Malah ini adalah sebahagian usaha negara untuk membawa kaedah pemikiran baru dalam kerjasama antara dua negara serta permulaan yang baik bagi menerokai pasaran baru. Usaha sama ini penting bagi memajukan industri tempatan kedua-dua negara. Ini menunjukkan potensi bukan sahaja bagi keperluan Mesir, malah menjadikan Mesir sebagai perantara untuk ekspor Proton ke kawasan terutamanya di utara Afrika dan beberapa negara Arab lain. Pemasangan tempatan ini akan melibatkan model Proton Saga dengan pemanduan sebelah kiri LHD mulai Disember 2024. Rancangan pengeluaran bagi kilang pemasangan di Giza itu melibatkan 16,000 unit antara 2024 dengan 2026 seiring anggaran nilai RM570 juta. Kilang berkenaan adalah kerjasama Proton bersama SLSVD Automotive Factories ESAF serta disokong pengedar tempatan SL Arab. Turut hadir di majlis itu termasuk Menteri Luar Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz serta pengerusi SL Arab SVD Industrial Investment, Encik Hisham SL Arab. Ternyata ini adalah satu langkah bijak untuk tingkatkan jenama nasional di luar negara dan menggalakkan kerjasama ekonomi antara negara. Kehadiran Proton di pasaran global meningkatkan imej dan reputasi Malaysia sebagai negara yang mampu menghasilkan kenderaan berkualiti. Ini membuka peluang bagi produk dan juga perkhidmatan Malaysia lain untuk menebusi pasaran antarabangsa. Bukan itu saja, persaingan di pasaran global mendorong Proton sebagai kereta nasional untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualiti produknya. Ini bukan saja memberi manfaat kepada pengguna luar negara, tetapi juga kepada pengguna tempatan yang mendapat akses kepada kenderaan yang lebih baik. Bahkan jenama Malaysia kini semakin kukuh di mata dunia. Ini bukti nyata bahawa Malaysia bukan jadi pemain utama dalam industri automotif global dan sekaligus memacu kerjasama ekonomi yang lebih erat dengan negara luar. Friends of MCMC demi keselamatan dunia cyber kita. Bukan hanya otomotif saja, geng. Ternyata ada beberapa juga tentang kulineran juga. Kuliner Malaysia itu juga meluas kemana-mana, termasuk di Chinese. Negara yang begitu luasnya, negara yang maju di China sana, itu pun menjual ataupun menyebarkan kuliner-kuliner Malaysia. Dan ini membuat Malaysia itu semakin bangga, kan? Kita tengok dulu videonya. Tahu tak, terdapat satu bandar di China mempunyai banyak elemen Malaysia. Contohnya kaki lima, kuih-muih Melayu, rumah tradisional Melayu, pakan ketai, baju kebaya. Bandar ini adalah Chenzhou di Provinsi Fujian Selatan China. Ia merupakan antara tempat yang cukup terkenal dalam kalangan masyarakat Cina. Ramai antara penduduk bandar ini pernah tinggal di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Filipina dan lain-lain. Mereka memilih tinggal di bandar Chenzhou setelah pulang ke China. Sebab itulah Chenzhou mempunyai kebudayaan yang berbagai yang menggabungkan budaya masyarakat tempatan dengan budaya yang dibawa dari Asia Tenggara. Sekarang saya rasa macam di Malaysia sebab ada pasar malam yang jual durian, nangka, rambutan dan kelapa. Jom kunjungi pasar malam yang sangat khas di Guangxi. Korang pernah makan buah-buahan masam dan pedas, bihun busuk ataupun air debu? Itu semuanya keunikan di Guangxi. Orang tempatan suka flavor masam dan pedas, jadi mereka memasak bihun dengan rebung masam. Baunya sangat busuk tapi rasa sangat sedap. Namanya rosifen. Berisa khas ini juga boleh digunakan untuk buah-buahan namanya saya. Rasa manis, masam dan sedikit pedas. Kalau makan banyak pedas, kena minum air debu untuk mengurangkan badan panas.
Air rebus ini tidak mempunyai sebarang perisa atau bahan tambahan lain. Sebaliknya, ia merupakan jus tebu yang terhasil secara terus daripada berahan mesin. Sangat sedap dan menyehatkan. Ini geng, ini contoh SDM ataupun juga SDM dan juga EQ masyarakat Malaysia itu tinggi geng. Kenapa saya cakap macam itu? Tengok tadi itu kan, berapa banyak kuliner yang berada di China, di negara China sana geng. Itu semuanya dari Malaysia dan Asia lainnya sih ada juga ya, dan termasuk batik. Kalau batik itu betul-betul dari Malaysia geng. Apakah warga tempatan Malaysia itu menganggap dia itu mengklaim budaya ataupun adat Melayu Malaysia? Tak ada. Justru dia orang itu malah bangga. Kenapa? Karena adat dia orang itu boleh menjurumusi pasaran Asia, termasuk juga di China tadi geng, termasuk Proton dan lain-lainnya, kereta, otomotif, dan banyak lagi yang sepatutnya itu dibanggakan, bukan malah diirikan. Bukan macam di netizen kita ya, kalau budaya ataupun kuliner kita itu berada di luar negara, malahan kita marah, katanya itu klaim. Tapi tengok, kita boleh contoh Malaysia geng. Apakah dia ada satu netizen saja yang mengatakan dia itu menganggap itu klaim, mengambil ataupun mencuri budaya? Tak ada, dia orang malah bangga. Karena kenapa? Itu juga menguntungkan Malaysia juga, mengangkat nama Malaysia juga, menguntungkan Malaysia juga, banyak keuntungannya. Jadi netizen Malaysia lebih paham apa itu kata klaim, apa itu kata mengembangkan itu. Nah, dalam semua video ini, apa pandangan korang? Kita setiap orang pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Di video kali ini saya membebaskan kalian untuk mendapatkan komentar ataupun pendapat, tulis di kolom komentar. Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.